Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama pada hari ini di dalam kita menyambung kembali slot pembelajaran kita pada hari ini lah. Dan ini merupakan slot ketiga. Sebab sebelum ni kita dah bermula slot yang pertama dan slot kedua. Ini adalah slot yang ketiga. Dan hari ini insya-Allah saya akan sambung kembali kelas kita yang tertangguh sebelum ni dalam modul basic PIC programming. Dan untuk sebelum tu kita mulakan dulu kita punya kelas kita pada hari ini dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, insya-Allah so seperti yang saya maklumkan tadi, ini merupakan kelas kita yang ketiga, sesi ketiga. Dan kalau pelajar masih ingat dulu sebelum pertama saya dah ceritakan tentang basic ataupun asas pengenalan kepada PLC, dan saya juga dah ceritakan tentang kepada pelajar-pelajar mengenal tentang peranti-peranti masukan, peranti-peranti keluaran serta komponen-komponen utama yang terdapat dalam PLC. Dan juga saya dah cerita juga tentang bagaimana kita nak memprogramkan PLC menggunakan atur-cara atau bahasa-bahasa pengaturcaraan yang telah disediakan. So hari ini kita akan masuk pada LA yang terbaru. Sebab untuk keseluruhan modul ni kita ada 5 LA. So ini adalah LA yang kedua lah, iaitu yang bertajuk Review Characteristic of Industrial Automation Control System. Okay. Tapi untuk tajuk ni kita lebih kepada macam mana kita nak mereka bentuk. Kita nak mereka bentuk PLC yang kita ada ni untuk kita buat satu sistem kawalan. Jadi sebelum kita buat sistem kawalan, of course sebelum tu kita kena pastikan dulu segala peranti-peranti ataupun segala pendawaian atau program yang kita buat tu mengikut apa yang kita perlukan kita nak. Okay. Jadi untuk itu kalau kita lihat di akhir nanti pembelajaran nanti pelajar mesti boleh menyatakan proses mereka bentuk sistem kawalan pada PLC. Sebab kalau kita nak, sebelum kita nak buat sistem kawalan, so kita kena tahu kaedah proses bagaimana kita nak melaksanakan sistem kawalan pada PLC. Kemudian yang kedua, pelajar juga dapat jelaskan kriteria bagi pemilihan PLC. Sebab kat luar tu kalau kita lihat banyak jenis PLC yang telah adalah contoh dah guna Omron ke, PLC Panasonic ke, Nice ke, okay, Siemens ke dan sebagainya. Jadi kalau kita nak buat tu, bagaimana kriteria yang perlu kita pilih? Nanti saya akan ceritakan antara contohnya, kita kena pastikan port yang kita pakai itu support atau tidak, menyokong atau tidak komponen-komponen yang kita sambungkan pada peranti masukan atau juga ke keluaran. Okay. Kemudian yang ketiga, pelajar juga dapat terangkan kaedah pemasangan dan juga pendawaian pada PLC. Ini sangat penting. Sebab kalau pelajar tak tahu kaedah macam mana kita nak buat pemasangan dan juga pendawaian kepada PLC, dikhawatiri nanti kita tersalah sambung dan boleh menyebabkan kerosakan kepada PLC. Oleh itu saya sadarkan kepada pelajar, nanti kalau kita buat amali, pastikan kalau kita dah buat penyambungan, kalau tak confirm, kita jangan on dulu. So bila kita confirm, kita dirujuk pada pengajar-pengajar dan sekiranya penyambungan yang kita buat itu betul dan disahkan oleh pengajar, baru kita boleh onkan supaya tidak menyebabkan kerosakan kepada PLC sekiranya kita salah buat penyambungan atau pendawaian. Okey. Kemudian pelajar juga boleh terangkan perbezaan antara syncing dan sourcing. So bila kita buat penyambungan antara PLC nanti, so pelajar juga nanti akan tahu apa itu sourcing, apa itu syncing. Sebab ni adalah istilah-istilah yang boleh pakai ketika mana kita nak buat penyambungan kepada PLC nanti. So apakah bila kita guna syncing, bilakah kita gunakan sourcing, nanti insya-Allah saya akan terangkan dalam kelas pada hari ini lah. Jadi untuk itu saya harapkan kepada pelajar boleh bersedia dan fokus terhadap apa yang saya nak sampaikan pada hari ini insya-Allah. Okey. Baik, yang pertama sekali kalau terlihat proses mereka bentuk sistem kawalan berasaskan PLC. So jadi sebelum kita nak buat proses, kita nak buat reka bentuk sistem kawalan ataupun kita buat automation yang menggunakan PLC sebagai controller dia. So pertama sekali pelajar perlu melalui beberapa proses, iaitu yang pertama sekali pelajar perlu tahu, perlu faham
perjalanan proses ataupun operasi sesebuah mesin atau sistem. Contohnya, katakan kita nak buat satu mesin yang boleh mengeluarkan produk lah, dan dia boleh beroperasi secara automation. Jadi sebelum kita nak buat, kita nak bangunkan ataupun kita nak sambung kepada PLC, kita kena faham dulu proses ataupun operasi bagi sesuatu mesin yang kita nak wujudkan. Kalau kita tak tahu, so macam mana kita nak buat program nanti lah, kan? Atau kita buat wiring pun kita tak tahu. So kita tahu proses ataupun operasi perjalanan sesebuah mesin. Okey, yang kedua, kena pasti peranti masukan dan juga keluaran. Ini pun sangat penting. Sebab contoh kalau katakan kita nak buat penyambungan kepada sensor lah. Sebab sensor seperti yang saya ceritakan sebelum ni, terdapat berbagai-bagai jenis sensor yang kita boleh pakai, tapi sensor juga terdapat jenis-jenis PNP atau NPN. So kalau pelajar tak tahu apa itu NPN dan juga PNP pada peranti masukan, so kalau nak buat penyambungan nanti takut tersalah, boleh menyebabkan kerosakan kepada PLC kita. Oleh itu kena tahu jenis-jenis peranti-peranti yang kita gunakan pada input dan juga pada output. Baik, seterusnya yang ketiga, menetapkan kod alamat peranti masukan dan juga keluaran. Okey, yang ini kita kena pastikan kod address yang terdapat pada PLC. Contoh kalau katakan, kalau pelajar masih ingat pada minggu lepas saya diceritakan tentang PLC jenis Omron, kod yang digunakan berbeza dengan kod yang digunakan pada PLC yang lain lah. Contoh kalau kita gunakan PLC Omron, dia bermula untuk input kod dia addressnya 00. Tetapi kalau untuk Panasonic, dia bermula daripada X, kod dia X. Begitu juga untuk output pada PLC Omron, dia menggunakan 10. Tetapi kalau untuk Panasonic, dia menggunakan Y. Contoh lah. So kita kena tahu kod alamat peranti masukan dan keluaran pada PLC yang kita guna pakai. Kemudian yang keempat, mereka bentuk ikat elektrik kawalan PLC. So kalau kita nak buat ikat bentuk, kita nak buat penyambungan pada PLC, kita kena pastikan sambungan itu betul. Especially untuk sambungan untuk bekalan kuasa pada PLC lah. Live neutral tu kena betul. Kalau salah, takut boleh menyebabkan kerosakan ataupun damage kepada kita punya PLC. Kemudian bila kita dah buat reka bentuk kita boleh buat reka bentuk atau cara PLC. So bila kita buat reka bentuk atau cara PLC, sebelum tu dulu kita kena bangunkan dulu atau cara, ataupun kita kena bangun dulu flowchart, proses perjalanan atau cara tersebut macam mana. So bila kita dah dapat, baru kita buat program dan kita upload pada kita punya PLC lah. Dan akhir sekali, bila semua kita dah laksanakan, daripada pertama sampai yang kelima, maka barulah kita boleh laksanakan sistem kawalan. Mungkin kita boleh buat testing dulu, kita boleh buat test mode atau kita buat pilot run, buat pilot test dulu. Dan bila dah okey, baru kita boleh buat pada production, insyaAllah. Okay. So tadi tu proses. Yang kedua, kita lihat kepada kriteria pemilihan PLC. So kalau kita nak buat pilih PLC, so kita kena pastikan dulu beberapa perkara yang perlu kita pertimbangkan. Okay, antaranya ialah jumlah peranti masukan dan juga keluaran pada PLC. Sebab apa? Sebab kalau katakan kita ada banyak peranti, banyak komponen-komponen masukan, tapi kita tak pastikan berapa port yang dipakai, so takut nanti tak cukup. Katakan kita ada 10 peranti masukan, kita ada 10 komponen sensor, tapi port kita cuma ada 8 saja, itu tidak mencukupi. So kalau kita nak gunakan PLC tersebut, so kita kena pastikan PLC yang kita pakai itu mesti mencukupi lah komponen-komponen yang perlu kita pasang pada input dan juga output. Yang kedua, jenis peranti masukan dan juga keluaran yang perlu dikawal oleh PLC. Okey, jadi ini adalah macam saya sebutkan tadi, jenis ini contoh kalau dia katakan sensor kita pakai NPN. So bila kita tahu NPN, maka kena buat penyambungan jenis NPN lah. So kalau kita pakai PNP punya sensor, maka kita kena sambung jenis PNP punya sensor. Begitu juga dengan sambungan kepada output dia. So ini kena tahu. Kemudian kita kena tahu juga saiz ingatan yang digunakan bagi mengawal peranti masukan dan juga keluaran. Ini pun kena penting juga, sebab kalau katakan biasanya kalau PLC ni kita punya saiz yang kita buat atau cara tu dia tak besar, so ni tak ada masalah sangat lah.
Okey, kemudian jenis PLC yang bersesuaian sama ada jenis compact dan ataupun jenis modular. Ini kalau katakan kita menggunakan production yang besar, so saya sarankan kita gunakan modular. Sebab contoh kalau katakan berlaku kerosakan, kita boleh tukar. Tapi kalau katakan kita guna melibatkan proses atau kerja yang kecil, maka saya rasa jenis compact itu sudah memadai dah untuk kita buat projek. So antara lain jenis bekalan kuasa yang perlu dibekalkan pada PLC sama ada DC ataupun AC. Sebab ada setengah-setengah PLC dia punya input bekalan kuasa dia untuk dihidupkan PLC tu dia menggunakan DC, direct current, arus terus. Tapi ada juga setengah-setengah PLC dia menggunakan AC ataupun arus ulang alik lah. Jadi kalau kita pasang, kita tentukan betul AC atau DC sebelum kita pasang pada PLC. Kemudian jenis masukan dan juga keluaran PLC sama ada sinking atau sourcing. Ini insyaAllah saya akan terangkan nanti sebentar lagi. Sebab contohnya kalau katakan kita nak tetapkan command dia sama ada dia command negatif ataupun command positif pada input dan juga pada output. Okay. Kemudian jenis komunikasi yang dikendaki, contoh kita nak gunakan sambungan atau PLC ke PLC ke, okay, PLC kepada komputer ke, so kita tahulah. Dan juga jenis masukan dan keluaran PLC sama ada menggunakan relay ataupun transistor. Kan, kalau kita untuk cycle time yang cepat, kita gunakan transistor lah sebab dia lebih cepat sikit bandingkan dengan relay. Tapi kalau untuk tahan lama, bagus relay lah. Okay, kemudian jenis bahasa pengatur caraan yang akan digunakan. Okay, so ini kita kena tahu juga kalau katakan kita menggunakan projek yang kecil ataupun cara yang tidak terlalu besar, okay, kita boleh gunakan konsol atau minit kod pun dah boleh. Tapi kalau sekiranya dia mempunyai kod yang panjang, saya sarankan kita gunakan SFC ataupun data diagram lah. Untuk kita programkan pada PLC. Okay. Baik, so ini adalah contoh penyambungan jenis PNP dan juga NPN ini untuk sambungan kepada input. Okay, baik. So kalau pelajar lihat kepada gambar rajah wiring yang saya tunjukkan dalam slide ini, contohnya kalau kita lihat di sini, ini adalah PLC kita, ini PLC. Okey, PLC kita, dalam PLC kita ada kontak. Ini X1 ni adalah dia punya input kod yang saya tadi address tadi. Ini contohnya mungkin saya pakai Panasonic punya PLC lah. Sebab dalam input punya port pada PLC dia ada dua. Satu input dan juga satu adalah COM. So COM. So bagaimana kita nak tetapkan sambungan dia bergantung kepada COM kita. Sama ada kita COM kita sambung kepada positif atau kita sambung kepada negatif. Okay. So untuk kita tetapkan sambungan ini, so contohnya katakan saya ada satu contoh, kalau lihat kepada kita punya gambaran tadi, kita gunakan jenis PNP. So input kita gunakan PNP. Okay, ini wiring menggunakan PNP lah. So kalau input kita kena pastikan sambungan COM betul berada COM. COM dia di tengah-tengah lah. Kalau kita buat input, sambungan input pada PLC itu kita gunakan jenis NPN atau wiring jenis NPN. So kita tengok pada input dia iaitu COM dia sambung kepada positif. Jadi kalau jenis NPN lah, kalau kita sambung pada jenis PNP, COM dia tu sambung kepada negatif. Sambung kepada negatif. Okay, ini untuk wiring untuk penyambungan input PNP dan juga NPN lah. Kalau kita tengok sambungan kepada output, sambungan kepada output, katakan kita sambung output pada PNP dan juga kita sambung output pada NPN. Okay, kalau output pula, kalau kita lihat kepada input tadi, sambungannya kita tengok pada tengah-tengah kan. So N negatif, manakala P adalah positif. Tapi kalau untuk output pula, dia akan tengok pada depan. Okay, tengok pada bahagian depan. So kalau kita buat sambungan jenis PNP, dia jenis PNP, so COM dia mesti sambung kepada positif. Okay, manakala output dia akan sambung kepada negatif lah. Kalau
Okay, so ini contohnya okay, dalam slide ni. So kalau kata kita nak lebih lanjut lagi untuk sambungan dia, okay, so yang ini dipanggil sebagai, kalau end-to-end dia punya output dipanggil sebagai syncing output. Tapi kalau untuk PNP dipanggil sebagai sourcing. Sourcing. Sebab apa? Dia punya sourcing ni adalah sebab dia punya COM dia sambung kepada positif. Manakala untuk syncing, COM dia sambung kepada negatif. Kita faham? Okey, jelas Okey. So kalau kita itu output, kalau kita input tadi saya sebut tadi, kalau input pula macam saya sebutkan tadi, input jenis PNP dia akan tengok tengah-tengah kan. So dia adalah sambungan kepada COM dia. Manakala untuk PNP input dia sambung ke tengah-tengah adalah positif. Okey, dan ini dipanggil sebagai syncing input. Kadang-kadang ini sebagai sourcing input. Sebab cerita kalau katakan dia ambil positif, dia adalah sourcing. Kalau ambil negatif, dia adalah syncing dia lah. Okey. Untuk lebih faham lagi, kalau boleh lihat, contohnya saya ada satu contoh. Sekejap kita go through dulu slide kita ni. Okey. So kalau boleh lihat kat sini, kalau tengok sini kita ada push button. Ini jenis PNP, sambungan wiring jenis PNP pada input ataupun pada port masukan input dari PLC. So ini ada push button kita. Okey. Dan kalau kita lihat, kalau PNP tadi saya dah sebut tadi, dia akan ambil negatif kan. COM negatif. Sebab tu kalau tengok COM ni akan sambung kepada 0 volt ataupun negatif lah 0 volt pada power supply. Manakala pada input pula untuk X1 ni dia akan sambung kepada switch push button, and then dia akan sambung kepada 24 volt. Dia mesti salah satu positif, salah satu negatif lah. Contoh kalau katakan input dia pakai positif, maka dia punya COM akan pakai negatif. Kalau katakan dia punya COM pakai 24 volt ataupun positif, maka dia punya input akan masuk pada negatif. Ada terbalik itu. Okey. So, bila dia tekan push button, maka supply akan masuk pada X1 dan dia akan sambung kepada COM lah. Dan jenis PNP ni dia panggil sebagai syncing input. Kalau saya sebut tadi N ni adalah COM kan. So N adalah negatif, so dia dah bukan syncing input. Dan common dia adalah jenis common negatif. Contoh macam ni gambar raja, kita gunakan jenis PNP. Kalau kita lihat, okey, sebab ni contoh sensor yang menggunakan 3 wire. Dia ada jenis 2 wire, ada jenis 4 wire. Tapi yang ini gambar raja dia gunakan 3 wire. So 3 wire ni, satu untuk supply DC untuk sambung kepada positif, satu sambung kepada negatif, dan data dia signal dia akan sambung kepada, macam ni disambung kepada contactor lah, atau sambung kepada PLC, input PLC. Okey, sambung macam tadi lah, ni jenis PNP. Okey, contohnya, okey, kalau kita lihat kat sini, ini adalah gambar raja aja. Okey, kalau ada Bapak Raja lihat gambar raja ni. Okey, saya lukiskan sikit sini. Okey, contohnya, sorot sikit. Okay. Katakan kita ada satu PLC. Di PLC kita, and then kalau sebenarnya dalam PLC kita ni, input ni dia menggunakan chip ataupun menggunakan sistem jenis autocoupler, intercoupler. So dalam autocoupler ni dia punya simbol dia macam LED, dia sambung kepada transistor lah, sambung kepada transistor. So kita lihat kat sini, okey, kita kalau katakan dalam ni PLC ni, maaf, saya boleh. Okay, di PLC kita input input. Okay, so kita sambung kepada diode, dan ada LED, kan?
sambung kepada port kita, katakan X0 lah. Okey, sambung kepada ni X1. Ini address ni address untuk PLC kita. Dan kita ada sambung kepada X3 atau X2 ataupun tiga lah. Contoh dia 3 port, pakai 3 port lah, 3 port PLC. Ini input. So kalau kita lihat, kalau kita gunakan jenis PNP seperti yang saya buat tadi, dia ada COM sini kan. Okay, jadi dia punya sambungan dia, COM dia sambung kepada negatif. Okay, so ni adalah negatif. Okay, ni adalah positif. Okay, positif. So positif ni dia akan sambung kepada COM kan. Okay, jadi ini akan sambung kepada dia akan sambung kepada kita. Dia kalau kita ada bateri ataupun ada power supply 24 volt. Okey, 24 volt DC lah. Okey, dia adalah negatif, dia adalah positif. Okey, jadi kalau kita nak sambung kepada sambungan ni, kita kena sambung dan kita sambung pada negatif. Okey, negatif. Kenapa? Sebab dia punya tu adalah sambung. Okey, satunya kita ada port COM. Kata dia sambung COM dia. Sambung pada COM. So COM ni katakan kita sambung pada COM. Okey, COM, dan dia akan sambung kepada sumber daya dan sambung pada COM. Okey, so COM ni adalah sambung pada negatif. Faham kan? COM akan sambung kepada negatif. Okey, manakala untuk sambungan positif dia akan sambung kepada okey. So dia akan bagi instruksinya. Salah ya, ini salah. Kedudukan ni salah. Okey, kita buat ini. Okey, ini negatif. Kita buat negatif lah. Ini positif. So kedudukan dalam PLC kita macam inilah. So dia akan buat, maksudnya S0 ni dia akan sambung kepada positif. Manakala untuk negatif dia akan sambung kepada COM. So dia akan kasih COM kepada negatif. Lepas tu dia PNP. Sambung PNP. Tetapi kalau kita gunakan untuk PLC jenis NPN, sambung pada jenis NPN, so COM dia adalah positif kan, COM dia adalah positif. Jadi apa perlu kita buat? So COM ni kalau tadi kita sambung pada negatif kan, so sambung kepada positif lah. Okey, so ini masuk kepada positif. Okey, manakala untuk dia punya salah ini sambung kepada positif, kemudian sambung kepada COM. Okey, dan dia punya untuk negatif pula dia akan sambung kepada okey, so ni sambungan ni lah. Jadi sini kalau kita lihat COM dia akan sambung kepada positif. So COM dia akan sambung kepada positif. Itu yang bagi input ya. Okey, ini adalah PLC jenis pemasangan jenis NPN. Dan juga dikenali sebagai sourcing input. Yang tadi itu adalah syncing input. Jelas saya Pak Jelas kan? Jelas ya? Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya kalau kita lihat kat sini ini contohnya kalau kamu pelajar lihat, ini adalah contohnya kalau kita gunakan jenis PNP. Ini push button, Okey, saya besarkan sikit. Ini adalah push button kita. So bila push button ditekan, maka positif dia akan sambung kepada positif lah. Sebab ni positif kan. Okey, manakala setiap cathode ataupun setiap terminal negatif akan sambung kepada negatif. Negatif ni. Ataupun bateri negatif. Okey.
Dan ini kalau terlihat dia punya common dia, setiap dia akan sambung ni common akan sambung kepada negatif. Negatif. Okey. Seterusnya kita lihat pada sambungan wiring jenis PNP. Saya dah cerita tadi, kalau kita lihat ini untuk output. Okey, kalau output pula, kalau pelajar lihat kita tengok pada P. Sebab output belah depan. Kalau input dah tengah-tengah. Input tengah-tengah. Output depan. So COM dia adalah pada positif. So positif, so common dia akan jadi sambung kepada pada positif lah. So kalau kita lihat kat sini, contohnya ni PIC kita. Okay, dan address dia pakai Y sebab saya dah sebut tadi kalau Panasonic dia pakai Y untuk output dia. Dan dia sambung pada lampu dia akan sambung kepada 0 volt. Sebab dia punya common dia sambung kepada 24 volt sebab dia adalah P positif. Common dia sambung pada 24 volt. Bila dia sambung pada 24 volt, maka pada output dia Y ni sambung pada lampu akan sambung kepada 0 volt. Dan lampu ni kita boleh pakai lah, contoh nak gunakan untuk motor ke, okey, apa lagi, silinder ke, valve ke kan, so kita sambung sini dan kita sambung kepada 0 volt lah. So ini sambungan wiring jenis PNP dan juga ini dikenali sebagai sourcing sourcing. Kenapa sourcing? Sebab dia common dia sebagai COM dia adalah positif. Okey. Seterusnya kalau kita lihat kat sini, kalau belajar lihat sambungan dia dalam PIC. So dalam PIC ni kalau kita lihat, okay, dia ada diode ataupun LED. So kalau untuk output PIC dia pakai contactor. Ini contactor. Okay. So dia on, dia akan sambung pada positif. Ini positif dia, positif. Kemudian dia akan sambung kepada diode dan seterusnya sambung kepada negatif. Okay. Ini adalah simbol untuk PNP jenis PNP ataupun common positif ataupun punya sourcing output. Sourcing output. Okay. So kalau belajar kat sini, okay, ini jenis input pula NPN. Yang saya sebut sini adalah merupakan sambungan, cara kaedah sambungan sama ada NPN ataupun PNP pada input dan juga NPN ataupun PNP jenis output. Okay, pada output lah. So kalau lihat pada input dia akan ambil COM dia tengah-tengah. COM dia tengah-tengah. Okay, P adalah positif, sebab tu kalau kita lihat COM dia akan sambung kepada positif 24 volt. So dia push button tadi dia akan sambung kepada 0 volt. Kalau pelajar lihat tadi pada PNP yang awal-awal tadi, PNP dia terbalik. Push button 24 volt, manakala common dia adalah 0 volt. Sebab dia common dia dekat negatif lah. Jadi common dia dekat positif. Ya. Positif positif. Dan ini juga sebagai sourcing input. Apa dia? Sourcing input. Sebab apa? Dia punya common dia positif. Bila positif sourcing lah. Bila negatif dipanggil sinking. Okey. Ini contoh sambungan kepada sensor. Sama macam kita buat dalam PNP tadi. Ini jenis PNPN. Kenapa saya kata? Sebab supply dia dan dia punya signal, data dia sambung kepada negatif. Sebab P NPN P sambung pada common positif, manakala negatif dia akan sambung kepada data dia. Macam ni lah kosong. Okay. So dia punya common masuk pada 24 volt, manakala dia punya push button akan sambung kepada 0 volt. Ni sambungan pada input PIC input. So kalau pelajar lihat kat sini, okey, kat sini adalah contoh saya gunakan Panasonic ni S0, address dia S0, S1, S2, S3 dan dalam ni ada LED, saya sebutkan tadi LED. Dia akan sambung pada push button sebabkan kita pakai NPN. So NPN, P adalah positif kan. So positif akan sambung kepada common dia. Ya. Common dia positif lah. Maksudnya setiap diode ni akan sambung kepada positif lah untuk kaki anode dia. Manakala cathode pula akan sambung kepada port keluaran port input S0, S1 dan seterusnya lah. Okay. Jadi kalau pelajar nak faham dengan lebih senang lagi, kalau kita buat sambungan NPN ataupun PNP, tengok pada input dia, tengok pada bahagian tengah. Manakala untuk output pula dia akan tengok pada bahagian hadapan. Okay, contohnya ni tadi NPN output.
Okey, kalau lihat kat sini dia punya port COM dia adalah negatif kan, negatif. So dia panggil sebagai syncing output, common negatif. Dan dia akan sambung kepada 0 volt lah sebab dia COM dia negatif kan, so 0 volt. Ini jenis NPN. Okey, NPN. Okey. Dan dia punya port dia Y sambung pada lampu dan lampu sambung pada 24 volt. Okey, berbeza dengan kita menggunakan jenis PNP tadi, dia punya lampu 0 volt, manakala dia common adalah 24 volt. Itu PNP lah, sebab P adalah positif. Okey, positif. Okey, dia adalah merupakan dia punya sambungan dalam PLC. Okey, kita ada output, push button. Okey, sambung kalau kita lihat kat sini dapat ni adalah positif akan sambung pada positif, manakala negatif akan sambung pada limit switch dan atau contactor sambung kepada kaki cathode dalam output pada PLC. Dan ini dia panggil sebagai syncing output sebab apa? Dia punya common adalah negatif. Bila negatif dia adalah syncing. Kalau positif dia adalah sourcing. Sama ada input atau output, okey, pun boleh. Okey, so kalau pelajar lihat ni contoh sambungan wiring pada PLC. Okay, PLC kalau kita lihat kat sini dia menggunakan C14R. So C14R ni adalah kod merujuk kepada 14 input dan juga output. Maknanya dia ada 14 input terminal dan input dan juga output dah. So kalau kita lihat kat sini dia ada X0, 1, X1, X2, X3, X4, X5, X6 sebagai pin untuk port untuk input. Manakala dia ada Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6. So ni pun adalah dia punya output dia. So kalau kita lihat dia punya pin dia port dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 untuk masukkan. Manakala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 untuk ke keluaran. So 7 tambah 7, 14. Sebab tu dia panggil C14R. So dia ada 14 I.O. lah. 14 I.O. iaitu 7 untuk input, 7 untuk output. So kalau kita lihat kat sini, dia punya COM input dia, ni input dia, ni input, bahagian input, ni adalah bahagian output dia. Okey. Dan dia sambung kepada input, dia sambung kepada push button. Push button. Manakala untuk output pula disambung kepada lampu ataupun LED lah, lampu. So kalau kita lihat, bila kita tekan push button ni, so sepatutnya bila kita masuk dalam tu cara, lampu akan menyala lah. Bergantung kepada jenis lampu mana yang kita nak output, nak hasilkan sebagai keluaran dia lah. Okey, kalau kita lihat untuk COM pada bahagian input ni, dia sambung kepada 0 volt. Input sambung pada 0 volt. Kan? So, dia punya output pula, dia punya output di COM dia ni sambung kepada 24 volt. So, di PLC ni sambungan wiring jadi apa? PNP ke ataupun NPN? So, kalau kita lihat kat sini, okey. Contoh, okay, tadi kalau lihat gambar raja tadi, okay, tadi dia kata tadi untuk dia punya input, okay, dia sambung kepada input sambung kepada COM 0 volt COM. Manakala dia punya output dia sambung kepada 24 volt pada COM dia. So ni jenis NPN ke ataupun PNP? Contohnya, okay, dia adalah jenis PNP. Kenapa saya kata PNP? Sebab kalau kita ambil pada PNP, okay, nak tengok dia punya input, tengok pada tengah-tengah dia. So tengah-tengah COM dia, langsung aja. Input dia, memang saya kata PNP. Input dia ke tengah-tengah, so ni adalah jenis COM. Dan sambung kepada negatif. Okey, sebab dia sambung pada 0 volt. Okey, 0 volt. Manakala dia punya output dia sambung kepada 24 volt. Sambung pada COM dia. Sambung pada COM port dia. Okey. Dan kalau saya sebut PNP, dia punya ni adalah COM dia. So, sambung pada 24 volt adalah positif. So, ni adalah sambungan jenis PNP.
Dan ini dipanggil sebagai input sourcing, ini dipanggil syncing input, manakala dipanggil sebagai sourcing output. Kenapa? Sebab kompon dia pakai positif pada bahagian output dan kompon dia sambung pada negatif pada bahagian tengok pada ini adalah jenis PNP. Kenapa saya kata PNP? Sebab dia punya COM ni sambung PNP negatif sambung kepada COM, maka positif dia akan sambung kepada COM untuk positif output dia. Okey. Jelas yang saya belajar sekarang? Okey. Seterusnya kalau kita dah siap buat pendawaian, kita akan buat pengaturcaraan. So dalam pengaturcaraan, sebelum kita buat pengaturcaraan, sebelum tu kita kena createkan dulu, kita kena wujudkan dulu carta alih. Sebab bila kita dah kalau kita pertama kali lah, sebab kita nak tengok proses-proses tersebut, bersama ada kita dah programkan kepada PLC tersebut, so kita kena tengok carta alih ataupun flow dia bagaimana proses yang kita laksanakan pada PLC itu dilaksanakan. Okey, so inilah adalah simbol-simbol dia. Kalau kita buat carta alih, ini kalau simbol lonjong macam ni, okey, mula untuk tamat. Dan juga kalau petak ni adalah proses ataupun aktiviti proses yang telah dilaksanakan. Kemudian simbol diamond ni adalah untuk pilihan. Kita boleh pilihan sama ada kita nak teruskan ataupun kita nak patah balik proses tersebut. Dan ini adalah flow dia ataupun anak panah dia, aliran dia. Contoh nanti kalau kita lihat dalam kita punya contoh flowchart, pelajar boleh lihat dia punya aliran aktiviti dia. Kemudian bulat ni sekali kalau kita ada buat penyambungan, contoh kalau kita buat carta alih tu tak mencukupi, dia gunakan next page, so kita kena pakai bulat lah. Dan ini adalah input untuk simbol input atau juga output, sama ada menentukan dia punya operasi input ataupun operasi output. Contoh macam ni. Ini contoh saya buat flowchart pada carta alih bagi untuk membina atur cara PLC pada mesin MPS sorting lah. So, InsyaAllah nanti kalau belajar balik nanti bila masuk pada kelas amali nanti insyaAllah kita akan buat pendawaian atau penyambungan PLC kepada mesin MPS sorting . So contohnya macam ni, dia mula proses sensor kesan workpiece. Bila kesan workpiece maka conveyor akan jalan, dan bila jalan so dia akan buat seterusnya next stopper akan on, stopper tu untuk menghentikan workpiece dan boleh terus jalan, dan conveyor pun akan stop. Okay, kat sini dia akan buat checking sama ada pressure warna, sama ada workpiece yang kita pakai tu jenis apa warna apa, warna merah ke, warna hitam ke atau silver ke, dan seterusnya dia akan masuk kepada kesan workpiece, kesan workpiece, dan sekiranya katakan hitam maka dia akan masuk pada slide yang pertama, dan sekiranya masuk slide warna merah dia akan masuk slide yang kedua. Kadang-kadang kalau kita masuk pada warna silver dia akan masuk slide yang ketiga lah. Okey, InsyaAllah nanti bila belajar balik nanti insyaAllah saya akan terangkan lebih lanjut tentang proses bagaimana kita nak buat program PLC ni menggunakan mesin MPS. Okey, InsyaAllah. Jadi saya rasa setakat itu saja dulu. Jadi untuk kelas kita pada hari ini, kalau saya dah terangkan tadi, saya dah ulang balik semula tentang apa yang kita belajar kepada soal kita pada hari ini lah. So tadi saya dah terangkan bagaimana kaedah kita nak buat pemilihan kepada PLC. Perlu kita tahu dia punya peranti input dia, peranti output dia, kan? Kita tahu juga dia punya pendawaian dia, kan? Dan juga tahu dia punya macam mana kita nak buat konfigurasi kepada atur cara PLC. Dan seterusnya kita masuk kepada penyambungan, pendawaian. Ini penting sebab kalau kita tersalah buat penyambungan sama ada jenis NPN atau PNP, kita boleh menyebabkan kerosakan, kepada kita punya peranti-peranti sama ada input ataupun output, dan juga boleh menyebabkan kerosakan kepada kita punya PLC. So kena hati-hatilah. Jadi saya nak ulang balik semula, nak rumuskan balik semula. Kalau kita nak buat sambungan pada PLC, kena pastikan juga sama ada jenis PNP ataupun NPN, dan juga jenis syncing input ataupun sourcing output ataupun syncing output
sourcing input. Macam itulah. Jadi pelajar kena tahulah. So kalau tak faham, pelajar boleh ulang balik semua video saya ini dan fahamkanlah bagaimana pendawaian PSC dilaksanakan pada peranti-peranti masukan dan juga peranti-peranti keluaran, insyaAllah. Jadi saya setakat itu saja dulu kita punya live kita pada hari ini, dan insyaAllah pada slot kita akan datang saya akan menyambung kembali kelas teori lagi tentang bagaimana kita nak buat penyambungan ataupun nak buat atau cara program tu, sama ada menggunakan Mnemonic ataupun menggunakan ladder ataupun kita boleh gunakan SFC lah, insyaAllah. Jadi setakat itu saja pada saya pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang belajar pada hari ini dapat diterima dan dapat difahami dengan baik. InsyaAllah saya selesai saja dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bye.